نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kita takkan boleh buat apa pun melainkan diizin oleh Allah. Itu. Kita takkan tahu apa pun melainkan diajar oleh Allah Taala. Kita tak perlu bahasa Arab untuk dapat faham Quran. Kalau Allah tak bagi faham, kita faham Arab, cakap macam buih, cakap Arab cair. Tapi kalau Allah tak bagi kita faham Quran, kita kalau faham Quran tu, berapa banyak Arab-Arab tak faham Quran, tahu bahasa Arab. Jadi ustaz-ustaz kita kata nak faham Quran ni kena tahu bahasa Arab ni, sebenarnya salah. Bahasa Arab itu asbab aja. Allah nak gunakan datangkan faedah ataupun nak gunakan datangkan bahaya, apa pun tak boleh bagi kita faham, bagi kita tahu, melainkan Allah. Allah kendaki, Allah gunakanlah. Allah tak kendaki, tak ada. Tanpa Arab Allah bagi faham. Yang bagi faham tu Allah. Itu kita kena percaya. Kalau kita kata mesti tahu bahasa Arab, dah tak betul lah. Bahasa Arab tu macam Tuhan lah. Dia bukan Tuhan, dia asbab. Kalau Yazid tak mau beriman beramal soleh, dia mengajar usaha ni, Allah gunakan dia je lah untuk mengajar. Tapi bukan guna dia untuk bagi hidayat. Yang bagi hidayat Allah Ta'ala. Dia tak beriman beramal soleh pun, mengajar orang dapat hidayat, dia tak ada. Sebab dia hanya digunakan. Nanti orang tu masuk syurga, dia masuk neraka. Orang tu tanya, asal tuan masuk neraka pula? Sebab aku dulu kerja bukan untuk Allah ya. Nak menyara keluarga aku. Ada. Masa tu Yazid menyesal lah. Tapi Yazid dah tahu dah. Ya. Jadi kita ni, bukan kita ni asbab. Kita asbab. Tapi kalau Allah gunakan kita sahaja untuk orang dapat hidayat. Tapi kita sendiri tak dapat hidayat. Yang bagi hidayat bukan kerja yang kita buat, usaha yang kita buat. Usaha dakwah ni, usaha Nabi ni asbab. Tahu tak? Dia bukan memberi hidayat. Kalau kita buat kerja tu, tak semestinya kita dapat hidayat kalau Allah tidak bagi hidayat. Itu. Ultimate ni Allah. Kita belajar Quran, tapi bukan makna kita boleh faham Quran. Dia asbab aja yang bagi faham Quran Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Kita jangan tawajuh kepada asbab. Allah jadikan dan perintahkan kita. Allah jadikan asbab, perintahkan kita guna. Kita kalau guna sebab kerana perintah Allah untuk suka Allah, betul. Kita gunakan asbab sebab asbab tu bagi faedah, dia namanya syirik. Kita guna asbab kerana asbab bagi faedah, syirik. Kita tinggalkan asbab sebab dia bagi bahaya, maka namanya syirik. Kita kena guna asbab, bahaya atau faedah, kerana perintah Allah, untuk suka Allah. Itu baru namanya iman. Itu namanya agama. Mereka semua tak faham.
belajar akidah tapi percaya makanan hilangkan lapar, tak boleh. Kita kata kita kena ada akidah, kita kena duit, kita kena dapat duit sebab duit bagi makan, tak boleh. Duit pelihara, tak boleh. Kerja pelihara, tak boleh. Kerajaan pelihara, tak boleh. Semua tu asbab yang Allah gunakan untuk bagi faedah, untuk bagi bahaya. Sama ada dia bagi bahaya tidak, bila Allah suruh kita guna dia, kita gunalah. Walau kita nampak dia bahaya. Biasanya dia bagi bahaya, tapi kali ni Allah suruh kita pula. Katakanlah Allah suruh kita, kita kena guna dia walaupun bahaya, kerana perintah. Macam mana Allah ajar Musa, dia nampak faedah pada tongkat dia, ya Allah suruh dia lontar. Benda yang kita nampak faedah, kita mana nak lontar, nak buang pun. Nak buang tak ada, kita mesti dakap dia lah. Ini Allah perintah Musa, buang. Musa AS ikut perintah Allah, dia buang tongkat tu bukan sebab tongkat tu tak ada bagi faedah pada dia. Dia kata banyak bagi faedah, ya Allah. Allah kata kau buang. Patut tak boleh buang sebab dia banyak faedah, tapi dia buang, taat. Allah tukarkan dia jadi ular. Lepas tu ular ni kita patut lari sebab dia bagi bahaya. Tapi bila Allah perintah Musa tangkap, kena buat. Sebab itu kita kena guna asbab ni kerana perintah Allah. Kita kena sebut tu, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah, bismillah wa ala barakatuh, baru kita makan. Ini orang banyak tak faham. Ini tinggi dia. Tapi ini yang betul. Saya bukan cakap benda tinggi, benda betul. Sebelum kita makan, kita kena niat kita kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Kita memandu kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Kita tak boleh bawa kita mana kita nak pergi. Allah yang bawa. Kereta tu hanya asbab. Yakin pada asbab, syirik. Berapa banyak syirik dibuat, berapa dalam syirik tu ada. Sejak kecil sampai ke hari ini, saya guna kereta motor nak pergi sana, motor kereta bawa saya sana, syirik. Itu syirik yang tak nampak. Orang yang sembah berhala tu, itu syirik nampak. Dia kata berhala tu bagi faedah pada dia, boleh buat ini, boleh buat itu. Ataupun dia kata ni berhala tak boleh buat, tapi dia perantaraan Tuhan. Siapa suruh kau buat berhala tu? Tuhan suruh buat berhala tu. Tak ada, kau buat sendiri, mana boleh, berdosa. Allah kata tak ada perantaraan. Kau nak minta kat aku, kau angkat tangan je lah. Apa pasal kau nak sembah berhala tu, bahawa berhala tu boleh sampaikan kat aku? Tak betul lah. Sama ada kamu percaya berhala tu Tuhan, ataupun berhala tu hanya asbab untuk bawa ke Tuhan, dua-dua adalah berdosa dan mempersekutukan Allah. Dan kita tak boleh sembah berhala. Sama ada kita percaya berhala tu Tuhan atau tidak. Ada setengah kali itu bukan Tuhan kami, dia asbab untuk kami khusyuk dalam semayang kami, katakan. Jadi kita buat berhala, tak payah. Allah tak suruh, apa pasal kau buat? Ada Allah suruh kau supaya dapat khusyuk dalam semayang, kau buat rupa aku, apa-apa rupa yang kau nak. Mereka tu pada awalnya dia orang kata ini bukan Tuhan, ini hanya asbab untuk kita khusyuk dalam salat. So dia buatlah berhala. Jadi dia buat berhala Nabi Nuh dekat kubur dia. Ini bukan Tuhan kami, tapi ini asbab untuk kami dapat merasai Nabi kami. Lama-lama dah jadi Tuhan kami. Dah jadi Tuhan Jabal. Kaum Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh meninggal, dia nak ingatkan Nabi Nuh, dia buat patung dia.
Begitu juga dengan orang Mekah tu. Ada dua masa tu orang telanjang. Dia orang telanjang sebab syaitan bagi tahu dia, baju-baju yang kamu pakai ni semua sedekah punya baju. Ada orang suka bersedekah waktu tu, bagi baju, kain. Jadi tak bersih. Kamu telanjang. Dia telanjang lah. Jadi satu keadaan dia orang sudah steam. Satu orang kelas steam tengok perempuan. Boleh steam pula. Dia ingat tak boleh steam. Tengah tawaf tu. Steam saya berdua. Saya buat bersetubuh depan Kaabah. Itu cerita dia. Nama dua-dua Allah jadikan batu masa tu juga. Kemudian dia orang kata, untuk kita elakkan daripada ni berlaku, kita letak bahala ni, batu ni, orang yang jadi batu ni di pintu Kaabah. Satu pintu ni, satu pintu tu. Lama dua bahala, lama jadi 2 bahala, lama jadi 360 bahala. Jadi jangan kita buat benda yang Allah tak suruh. Jangan kita cuba nak ingat Allah dengan cara yang tak betul. Ya? Hari ni orang berzikir tasbih, nak ingat Allah, tak ingat-ingat juga. Berjuntai dia punya tasbih daripada bawah ke siling. Siling tu turun ke bawah. Dia ada satu kawan kita kat Gunung kan, dia waktu dia sakit kan, dia ada tasbih pusing sampai ke siling. Dia subhanallah, subhanallah, pusing lah. Banyak tu. Dia tak nak ingat lain. Cara mengingat lah kan. Jadi orang ni semua, dia ingat, dia boleh ingat Allah dengan bertasbih. Tak ingat-ingat juga. Berjuntai tasbih, tak ingat. Cubalah tuan buat, kalau boleh ingat. Dia asbab kita ingat Allah tu bukan tasbih tu. Kita ingat Allah bila Allah ada dalam hati kita. Kalau Allah tak ada dalam hati, berjuntailah tasbih. Tak boleh ingat. Kita buat orang jual tasbih kaya je. Benar tuan. Orang jual tasbih tu kaya. Dulu saya banyak beli tasbih waktu saya ikut tabligh. Sampai hari ni saya tak boleh dapat. Saya dah tahu, dah lama saya bertasbih. Tak boleh ingat Allah. Kalau tengok bulan tak ingat Allah, tengok langit tak ingat Allah, tengok tasbih je ingat Allah. Apa? Maksud ingat Allah tu bukan bertasbih. Tengok langit ingat Allah, tengok kucing ingat Allah, makan ingat Allah, tidur ingat Allah. Kan? Tu maknanya ingat tu, berzikir tu. Jadi mereka dah buat cara baru. Nak tasbih, lepas tu nak menambahkan lagi, menyemaraknya semangat bertasbih, berkumpul. Dengan guru pula ada, mengajar tasbih. Syekh bersohbat dengan guru. Konon dengan guru tu tambahlah ingat Allah. Mereka semua buat benda-benda nak mengingatkan Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka sebenarnya tak ada Nabi suruh macam tu. Ada Nabi buat. Dah tu kalau Nabi tak buat, maknanya bukan cara, tapi mereka telah buat cara baru. Namanya tarikat. Banyaklah tarikat di dunia ni. Kau ikut tarikat mana? Aku tarikat ni. Kau tarikat. Kau tak ada tarikat. Kau tak kenal Allah dia. Itulah yang jadi sekarang. Yang ikut tarikat ni, kalau kita jumpa dia, kau main lagi, bangga dia. Kenal Allah tak? Kau tak kenal Allah, jangan cakap. Saya cakap kalimah kat pakcik tu. Pakcik tu dekat Simban 3. Dah diterima ke kalimah awak tu? Dah. Dengan nada riak dia. Dah diterima ke kalimah awak ni? Pakcik ni. Tu orang Minang. Ada tarikat. Itu orang ambil tarikat lah. Jadi nak ingat Allah ni bukannya dengan banyak berzikir, dengan tasbih.
dengan buat usaha dakwah, dengan korban harta diri. Kerja Nabi lah, kerja dakwah, cara Nabi. Harta diri, nafsu semua dikorban. Ego, time, masa, diri, anak, bini, semua boleh dikorban untuk usaha tu. Bila kita buat usaha macam Nabi, ajak orang kepada kalimah ni, kalau dia belum mengucap atau dia dah mengucap, ingatkan dia tentang maksud kalimah ni, dan juga ajak, lepas tu ajak dia buat kerja dakwah ni, kerja Nabi ni. Kita akan sering bercakap kalimah dan kita buat dia dengan korban. Bukan sikit pun korban, entire. Sikit boleh. Korban masa yang patut kita guna untuk cari duit tak ada. Kita, orang marah kita kata tak apa, saya korbankan, saya takkan marah dia balik. Tak? Saya nak bersama bini, tinggal. Saya tak ada duit, ada duit sikit, korban untuk buat kerja ni. Saya nak simpan duit, saya tak boleh. Saya nak hidup, disuruh jihad pula, mati, sedia. Macam tu lah. Yazid ada buat macam tu. Mana nak keluar? Bila buat macam ini, baru dia keluar dan kalimah masuk. Bila kalimah tu masuk, mana Allah masuk, ingat Allah sampai tahap yang tinggi. Masa tu kita melihat dengan mata hati, bukan mata ni. Mata hati yang ada Allah, yang cahaya. Yang orang tu tengok langit, dia ingat Allah. Dia tengok langit, Allah tengok. Kamu hari ni Allah tak ada, zikir aja ada, tasbih. Orang yang tasbih tu, tanya dia, kau tengok langit ingat Allah tak? Tak ada. Tanyalah orang tasbih. Orang yang ikut tarikat dia tanya ni, kau tengok langit ni dan bumi ni, kau ingat Allah tak? Sekarang saya tanya Sufyan, kau tengok langit tak? Ingat Allah tak? Ingat atau tidak Sufyan? Tak. Siapa ingat Allah? Dah tu macam mana berdiri boleh ingat Allah pula? Allah dah beritahu dalam Quran, mereka ni mengingat Allah berdiri, duduk, baring. Macam mana nak ingat Allah? Itu sebab dia melihat dengan mata hati. Mata ni tak boleh tengok Allah. Mata ni kalau kita tengok, dia tak ingat Allah. Mata ni. Sufyan kata, saya nak tengok apa ni, dia nak tengok perempuan ni, tengok perempuan cantik-cantik. Kenapa Sufyan nak menengok kebesaran Allah? Itu bukan kebesaran Allah, dia takkan ingat Allah punya. Kalau perangai orang macam tu, dia sebenarnya kelentong kita. Menipu. Kau kenapa mata meliar ni nak menengok kebesaran Allah? Tengok perempuan. Itu bukan menengok kebesaran Allah, menambahkan nafsu, syahwat. Bila dia masuk kat mata tu, yang mata yang tak nampak, mata ni tak boleh nampak Allah, dia nampak benda. Dia nampak perempuan cantik tu, zoom, connect dia naik. Dia masuk kat mata, dia melahirkan stimulation. Dia panggil, bahasa Melayu apa? Stimulasi. Stimulation maknanya rangsangan. Dia rangsang dekat otak. Otak terus hantar mesej dekat hormon. Hormon yang dekat testis tu, keluar testosteron. Testosteron tu membuat darah semua, apa tu, thyroxine keluar daripada thyroid, pergi dekat testosteron keluar. Thyroxine tu menyebabkan darah mengalir banyak dekat connect. Dekat kemaluan lelaki tu banyak urat darah, banyak, abundance, capillaries. So thyroxine tu dia bila keluar je, stimulation kan, the brain to thyroxine very fast, bukan makan masa. So it increase metabolism. Dia akan mengeluarkan darah, dan darah laju dengan hormon testosteron. Kan? Jadi bila dia banyak darah, terus naik. Benda kecil terus besar.
Itulah yang dapat bukan kebesaran Allah. Tapi dia nak tipu, dia nak cuba macam tak bagus dia. Dia nak tengok kebesaran Allah. Lepas tu nak pergi jalan-jalan. Pergi Maldives, pergi Langkawi, nak tengok kebesaran Allah. Semua tu tipu. Orang ni sebenar dengan mata ni tak boleh tengok kebesaran Allah. Macam mana dengan tasbih, tak boleh ingat Allah ni. Begitu juga dengan mata ni tak boleh. Yang nampak dunia, nampak tempat makan, apa makan sedap, oh cantik. Tak ada ingat Allah ni. Kita ingat Allah ni bukan mata ni, mata hati. Mata hati tu apa? Katanya soul, katanya roh. Suci. Baru tengok langit ingat Allah, makan ingat Allah, tengok apa pun ingat Allah. Maknanya dia constantly in the remembrance of Allah. Jadi orang macam ni, tentulah semayang dia ingat Allah kan. Dia ingat semua bacaan. Setiap bacaan yang dalam Quran tu, yang dalam semayang tu, dia boleh ingat. Kamu ingat? Ada? Kamu boleh ingat? Bila kamu tak boleh ingat apa kamu baca, memang tak boleh ingat Allah lah. Boleh? Kenapa kamu tak boleh ingat? Sebab Allah tak ada. Dah lama baca Fatihah dah. Yazid, cuba baca Fatihah. Di luar pun tak ingat Allah, di dalam semayang pun tak ada. Cakap Bismillahirrahmanirrahim kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sekarang saya tanya, kamu jawab lah. Dia tak mau masa semayang tu ingat. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari kemudian. Kepada kamu kami sembah, kepada kamu aku minta, berilah kami jalan lurus, jalan mereka yang kau telah beri nikmat, bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Salat yang Maha boleh ingat? Di luar salat boleh, di dalam salat boleh. Itu nama ingat Allah. Itu namanya devotion and concentration, atau dalam bahasa Arabnya khusyuk. Khusyuk tu concentration and devotion. Kita kalau tulis khusyuk, orang tak faham, orang putih. So equal to devotion and concentration, khusyuk. Makna ingat Allah, atau equal to ingat Allah dalam sembahyang. Bila kita baca tu, kita ingat tu. Bukan itu saja. Setiap gerak kita, kita ingat kita buat ni kerana perintah Allah untuk suka Allah. Setiap gerak. Masa kita mula sembahyang pun, niat kita adalah kerana perintah Allah untuk suka Allah. Waktu kita rukuk, kerana perintah Allah untuk suka Allah. Waktu kita bangun, itu dalam niat kita selalu niat kerana perintah Allah untuk suka Allah. Itu nama ikhlas. Ingat kau? Ingat? Asal tu kamu tak ada khusyuk, tak ingat Allah. Jadi mustahil lah kamu ni kalau tak semayang pergi tengok langit ingat Allah. Pergi Maldives ingat Allah. Dia kalau pergi Maldives tu bawa bini yang baru punya lah, bukan lama punya. Lama tak apa minat lah kan. Baru kahwin ni. Tak ada ingat Allah, ingat bersetubuh je. Pagi bersubuh, petang tak sempat nak pergi tengok laut-laut tu. Asyik dengan itulah, ingat itulah. Bukan ingat Allah. Honeymoon tu kan. Sebab itu Raja Salman, anak Raja Salman tu, Muhammad bin Salman, bawa satu flight penuh wanita cantik ke Maldives. Kan? Dia kalau satu perempuannya lepas 5 kali dah tak boleh dah. Kalau tukar perempuan baru, start balik. Ada research buat. Manusia, lelaki tu dia boleh buat seks ni paling maksimum satu perempuan tu 5 kali. Paling maksimum.
Tapi bila dia diberi satu perempuan baru, lagi boleh. So bawa adalah load of women's untuk enjoy lah. Tak ada nak tengok kebesaran alamnya. Itu semua tipu. Orang ni takkan tengok, takkan ingat Allah kalau Allah tak ada dalam hati dia. Dalam hati dia, dalam kepercayaan dia. Sebab itu hari ini manusia yang tak ingat Allah dan tak tengok langit tak ingat Allah, tengok makan tak ingat Allah, tengok apa pun tak ingat Allah, boleh ke taat perintah Allah? Boleh berniat gunakan sebab untuk suka Allah? Tak boleh. Saya tahulah. Saya dah melalui pasal tu semua. Pasal saya tak ingat Allah dulu, berzikir banyak dah lalu lah. Zikir je. Pasal saya baca Quran, saya tak ingat Allah. Baca je. Dulu. Tapi tak sekarang. Kenapa saya boleh berubah? Daripada orang tak ingat Allah kepada orang ingat Allah dalam sembahyang saya. Bukan ingat Allah je. Saya boleh ingat tiap gerak saya kerana perintah Allah untuk suka Allah. Dan bukan itu saja. Bila saya merasai Allah lihat saya. Dan lagi saya merasai bila saya berdiri, dosa saya daripada kaki, tangan, semua naik kepala. Dia terkumpul dalam satu bekas. Bila saya rukuk, dia jatuh. Mana boleh ingat tu? Kalau tak ada ingat Allah, kamu ingat? Dalam sembahyang kau? Tak ingat. Maknanya kamu tak ada iktisab. Bila kamu tak ingat Allah melihat kamu, bila kamu rukuk saja, kamu tak ada ihsan. Bila kamu tak ada niat untuk suka Allah, kamu tak ada ikhlas. Bila kamu tak buat cara macam Nabi, kamu tak ada ilmu lah. Asas semua ni, kamu dapat semayang buat macam ni, ialah iman. Jadi sekarang kita boleh tahajud, tapi tak diterima bila tak ikhlas. Basic requirement untuk apa-apa amalan diterima, kena ada ikhlas, walaupun sikit. Kerana itu, untuk jadi semua amalan diterima, kena ada ikhlas sikit. Kita kena jadi orang beriman, beramal soleh. Kalau kita tidak jadi orang beriman, beramal soleh macam kamu semua, teman, kecuali Samad, kamu tak boleh dapat ikhlas, walaupun sebesar zarah. Jadi kamu tahajud, kamu semayang 5 waktu, kamu semayang sunat, kamu baca Quran, apa saja yang kamu buat, tak diterima. Allah tidak terima amalan yang tidak ada ikhlas. Itu sebab kita kena jadi orang beriman dan saleh. Kerana kita hanya boleh buat amalan tu ikhlas sikit je. Bila kita jadi orang beriman saleh, tahap rendah. Bila kita jadi beriman saleh tahap tinggi, kita boleh buat dia dengan ikhlas yang tinggi. Bila kita beriman beramal saleh dengan tahap yang lebih tinggi dari orang beriman beramal saleh, kita jadi kekasih Allah. Tahu? Tinggi sangat iman. Kita boleh buat dengan ihsan dan ihtisab. Khusyuk atau dengan concentration and devotion, atau dengan ingat Allah sepenuhnya. Itulah namanya khusyuk. Khusyuk ni ingat Allah sentiasa dalam sembahyang tu. Tak ada ingat lain. Orang macam tu bila tengok langit, ingat Allah. Bila dia tengok makanan, ingat Allah. Ini Yazid tengok makanan, kambing, dia kari semua tu kan. Dia tak ada ingat Allah. Dia macam nak ingat Allah? Hati dia tak ada Allah. Ke tahap yang dia boleh ingat. Tak boleh. Kita ni tak diberi ihsan, rasa Allah melihat kan, atau kita menghadap Allah, kecuali iman kita tinggi sangat, lebih daripada beriman dalam masalah. Kalau kita tak dapat beriman dalam masalah, ikhlas pun tak ada. Bila ikhlas tak ada, apa pun amalan tak diterima. Sejadilah kita orang yang rugi. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Wal Asr, demi masa. Kenapa Allah beriman? Itu nak tunjukkan semua rugi. Semua amalan tak diterima. Rugi ni amalan tak diterima, melainkan beriman dan beramal saleh. Jawab,
Tanya pula macam mana nak jadi beriman saleh? Kena buatlah kerja dakwah. Kerja Nabi, mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya yang belum Islam diajak ucap kalimah. Yang dah Islam diingatkan kalimah, diajak buat kerja dakwah. Dengan korban, harta diri, masa, ego, segalanya. Dengan niat nak sukakan Allah, sehingga Allah suka. Sedia untuk tinggalkan keluarga, untuk keluar jalan Allah. Sedia untuk tinggalkan bini, untuk keluar jalan Allah. Sedia untuk korban harta diri yang kami suka. Untuk itu barulah semua yang dalam tu, cinta tu keluar. Dan Allah masuk. Bila Allah masuk ke tahap yang tinggi, mata hati jadi terang benderang. Muka pun bercahaya. Bila tengok kucing, ingat Allah. Bila makan, ingat Allah. Jadi bila orang ingat Allah ni, dia berdoa lah. Bila tengok makan, bismillah wa ala barakatuh. Dia tak berdoa dulu, mula niat. Kerana perintah Allah untuk suka Allah, bismillah wa ala barakatuh. Itu dia orang. Baru naik kereta boleh ingat Allah, berjalan boleh ingat Allah. Bila ingat aja. Inilah berzikir, tak payah tasbih, tak payah tangan pegang sana sini, beli tasbih 20. Hari ni tasbih merah, besok biru, besar-besar. Itu mengayakan orang jual tasbih je. Tak ada buat kita boleh berzikir. Masuk tarikat sana, masuk tarikat tak boleh ingat. Tak boleh buat kita jadi ingat Allah. Tu rugi je. Saya dah cuba dah tu semua tu dulu, waktu buat tabligh. Saya dah tak nak buat tu lagi. Mana kau tengok aku buat tasbih? Dulu banyak tak? Dulu jemaah-jemaah datang dari luar negeri, terutama Pakistan, dia bawa banyak hadiah. Tiap syura Malaysia macam saya ni dapat hadiah lah. Dalam tu tasbih, ada serban, lepas tu ada kain, macam-macam dia bagi. Dia orang punya instruction kat sana bagi hadiah. So dia orang bawa lah hadiah-hadiah tu tasbih. Jadi saya banyak tasbih saya dapat. Saya bagi-bagi semua kat orang. Banyak tasbih. Betul. Sekarang kau dah tengok tak saya ada beli tasbih? Saya dah tahu itu semua rugi je. Jangan orang yang dengar saya ni rasa macam saya cakap ni saya tak pernah buat. Saya pernah buat. Saya banyak tasbih tu. Bukan mengalahkan kamu semua. Tasbih, kain, serban, semua banyak. Saya tak pakai. Serban saya tak pakai, tasbih saya tak guna, miswak saya tak pakai. Tapi sekarang ni saya boleh ingat Allah. Mana yang betul? Jalan mana yang betul? Pakai tasbih ke buat usaha gas ni? Nak Allah ada dalam hati, tak boleh tak korban. Kalau nak buat zikir aja, korban tak nak harta diri dunia ni untuk Allah. Allah tak, dunia tu tak boleh keluar lah. Jangan kita cakap besar. Yazid dia tak boleh tinggalkan bini dia, anak dia. Dia nak duduk aja buat kerja tempatan macam Sufyan, tak boleh. Kena sedia seluruh dunia. Korban harta diri. Lepas tu cakap kalimah lah. Orang tabligh dia korban ni. Kalimah tak cakap. Syaitan dah buat dia tak nak cakap kalimah. Nak usaha jumpa orang, nak suruh orang keluar. Macam dia juga. Mana kalimah nak masuk? Kalimah pun tak cakap. Saya datang nak ajar dia, orang tak nak. Jadilah dia orang yang rugi. Saya tak ada rugi. Hari ni kat seluruh dunia ni, saya jadi orang yang ingat Allah. Dia orang tak ada. Kalau saya ikut tabligh dulu, selamanya lah saya takkan ingat Allah. Jadi orang rugi. Sebab kalimah tak cakap. Korban banyak. Kalimah tak cakap. Apa yang masuk? Dunia yang masuk. Yang Yazid korban tak nak. Cakap kalimah aja. Mana kalimah tu boleh masuk? Dua-dua tak boleh. Dia kena korban segalanya. Termasuk perasaan. Pergi sedia untuk keluar. Tinggalkan bini lama-lama. Harta guna. Dan cakap kalimah. Dakwah bukan Islam. Itu baru cakap kalimah. Kalau tak dakwah bukan Islam, tak cakap kalimah. Kita kalau nak dakwah bukan Islam, tak cakap kalimah, cakap apa lagi? Dakwah bukan Islam tu kita nak ajak dia ucap kalimah. Dan orang Islam, kita nak ajak dia buat kerja dakwah. Sebelum kita ajak dia, kita ingatkan dia tentang kalimah yang dia ucap tu, dia kena tunaikan hak dia. Apa hak kalimah tu? Dia kena buat kerja dakwah.
macam ini punya kerja yang macam ni saya ajar kamu ni, kamu akan jadi orang yang berzikir. Orang ingat Allah dalam semayang, luar semayang. Itu saya dah jadi kekasih Allah kan. Semayang saya ada ikhlas, ada ilmu, ada ihsan, ada ihtisab. Saya tak tahu bahasa Arab. Kan? Kalau dia kalau kau nak jadi orang imam salih kena bahasa Arab. Ada. Tak ada Arab pun tak tahu, saya tahu. Kenapa saya boleh jadi orang kekasih Allah? Allah bukan kira Arab atau tidak. Allah kira hati tu. Allah lihat hati dan lihat amalan. Kerana hati tu beri kesan pada kualiti amalan. Tuan bacalah saya punya tafsir hadis tentang semayang. Dah habislah. Nanti baca bolehlah, tuan dapat ilmu. Yang sekarang pun tuan dapat ilmu, tapi apa nak buat kalau yang kerja Nabi tu tak buat macam Nabi? Macam Yazid tak nak buat. Sampai bila lah tak dapat? Rasidi tak nak buat kerja tu. Sampai bila tak boleh buat? Kunci dia kat situ. Tunaikan hak kalimah. Okey.